Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kerajaan Sabah komited membantras gejala rasuah dalam perkhidmatan awam negeri. Kerajaan Sabah komited membantras gejala rasuah bagi mewujudkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi dan berintegriti, kata Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Sehubungan itu katanya, sebagai Ketua Menteri, beliau amat menekankan agar sistem dan prosedur semua agensi perkhidmatan awam negeri dikaji supaya tiada ruang dan peluang berlakunya rasuah, salah guna kuasa serta penyelewengan pada masa hadapan. Kesan rasuah ini amat dahsyat sekali hingga membawa kepada keruntuhan negara seperti mana sejarah terdahulu memperlihatkan tamadun hebat telah lenyap akibat rasuah. Oleh itu, bagi memastikan negara kita terus maju dan sejahtera adalah menjadi tanggungjawab saya selaku pemimpin kerajaan dan seluruh masyarakat di Sabah untuk berganding bahu bersama-sama dalam membenteras gejala rasuah di negeri ini. Ini sejajar dengan komitmen Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, GRS, yang menerajui kerajaan negeri hari ini, yang komited membenteras gejala rasuah dan mewujudkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi dan berintegriti. Oleh sebab itu, saya amat menekankan agar sistem dan prosedur semua agensi perkhidmatan awam negeri perlu dikaji serta diteliti agar tiada ruang dan peluang berlaku rasuah, salah guna kuasa serta penyelewengan pada masa hadapan. Ketua Menteri berkata demikian ketika menyampaikan amanat khas sempena Hari Rasuah Antarabangsa peringkat Negeri Sabah 2020 di Kota Kinabalu siang tadi. Turut hadir Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah S. Karunaniti. Haji G berkata, Sabah menjadi antara negeri terbaik dalam kesungguhan membantras rasuah apabila mencatat peratusan tinggi dalam kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah 2020. Katanya, masyarakat Sabah telah menzahirkan 93.3% sokongan dan 83.4% keyakinan ke atas usaha pencegahan rasuah di negeri ini. Justru, selaku Ketua Pentadbiran di Sabah, beliau menyarankan agensi negeri maupun persekutuan supaya terus memperbanyakkan lagi kempen pemantapan integriti dalam kalangan rakyat Sabah. Kempen pemantapan integriti harus diperluaskan memandangkan isu kemerosotan integriti adalah persoalan pokok yang mendorong seseorang itu untuk melakukan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Saya turut dimaklumkan berdasarkan hasil kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah 2020 oleh SPRM menunjukkan bahawa rakyat atau masyarakat Sabah telah menzahirkan 93.3% sokongan dan 83.4% keyakinan ke atas usaha pencegahan rasuah di negeri ini. Peratusan yang tinggi ini memperlihatkan kesungguhan dan kesediaan rakyat Sabah bersama SPRM dalam usaha membenteras rasuah di negeri ini. Berdasarkan kajian juga menunjukkan Sabah antara yang terbaik dalam kesungguhan membenteras rasuah. Secara keseluruhan, berdasarkan kajian yang sama di peringkat nasional menunjukkan bahawa rakyat negara ini menzahirkan
86,9% sokongan dan 75,7% keyakinan ke atas usaha pencegahan rasuah di negara ini. Justru selaku Ketua Pentadbiran di Sabah, saya menyarankan agensi negeri maupun persekutuan untuk memperbanyakkan lagi kempen pemantapan integriti di kalangan rakyat Sabah. Memandangkan isu kemerosotan integriti adalah persoalan pokok yang mendorong seseorang itu untuk melakukan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Kempen dan mesej anti rasuah juga harus ditujukan kepada golongan belia dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC di Sabah. Walaupun begitu, kempen penyebar luasan mesej anti rasuah turut digemblingkan oleh NGO di Sabah, khususnya kepada golongan belia yang mengikut kajian SPRM baru-baru ini, menunjukkan daripada keseluruhan responden yang dikaji, sebanyak 55% golongan belia terbabit dalam gejala rasuah di negara ini. Angka ini amat merisaukan kita, memandangkan mereka adalah pewaris pemimpin negara pada masa hadapan. Saya percaya agensi kerajaan negeri di bawah pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri akan memberikan komitmen yang tinggi terhadap usaha pencegahan rasuah yang diinisiatifkan oleh SPRM dan agensi yang terlibat. Selain itu, GLC juga memainkan peranan yang penting dalam menjana ekonomi negeri dan mengelak ketirisan, penyelewengan, salah guna kuasa serta rasuah daripada berlaku. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 203 kes hari ini berbanding 271 yang dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 31,260 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, membabitkan seorang lelaki berusia 82 tahun. Satu lagi kes kematian membabitkan seorang lelaki berusia 61 tahun yang meninggal dunia di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 226 kes. Satu kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster kupi-kupi yang dikesan di Penampang dengan 12 kes positif setakat ini. Kadar kebolehjangkitan atau R0 di Malaysia kini sekitar 0.93 hingga 0.94. Kadar kebolehjangkitan untuk seluruh negara pada 8 Disember adalah 0.96. Jadi kita masih kurang pada 1. Jadi kalau kita lihat kadar kebolehjangkitan 1, bermakna kes yang kita lihat seharian akan kekal dengan lebih kurang 1,000 ataupun 900. Jika kadar kebolehjangkitan turun pada 0.9, kita jangkakan ada 738 kes seharian. Pada hari ini kita tercatat 959 kes seharian, iaitu lebih tinggi daripada 0.9, iaitu kita jangkakan lebih kurang 0.93 ataupun 94. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Telipok Ria sejak 27 November lalu dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 24 Disember. KKM telah melaksanakan sebanyak 8,186 saringan dan telah merekodkan sebanyak 493 kes kumulatif positif COVID-19 di lokaliti ini. Sehingga kini, KKM telah mengesahkan masih terdapat baki 1,386
sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas bersetuju untuk melanjutkan PKP diperketatkan di Taman Telipuk Ria Tuaran Sabah selama 14 hari lagi, mulai 11 Disember sehingga 24 Disember 2020. Kerajaan membenarkan kemasukan pelancong dari Brunei Darussalam sama ada melalui jalan darat maupun udara. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, keputusan itu dibuat oleh Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini setelah mengambil kira cadangan kerajaan negeri. Bagaimanapun, pengembara dari negara tersebut juga akan tertakluk kepada syarat menjalani ujian RT-PCR atau RTK antigen 3 hari sebelum perjalanan sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP PKPB Sabah. Masidi berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira Brunei tidak mencatatkan sebarang kes baru sejak 7 bulan lalu. Negara itu dikategorikan sebagai kawasan hijau dan tiada ancaman jangkitan dari negara berkenaan. Di samping itu, negara Brunei Darussalam juga tidak termasuk dalam senarai 23 buah negara yang disekat kemasukan ke Malaysia. Langkah ini juga dijangka dapat merancakkan sektor ekonomi negeri Sabah. Sidang MKN hari ini telah bersetuju dengan cadangan kerajaan negeri untuk membenarkan pelancong dari negara Brunei Darussalam masuk ke negeri Sabah melalui jalan darat dan juga udara. Pengembara dari negara tersebut, walau bagaimanapun tertakluk kepada syarat menjalani ujian PCR atau RTK 3 hari sebelum perjalanan sebagaimana yang ditetapkan oleh SOP PKB di Sabah. Keputusan ini adalah memandangkan negara Brunei Darussalam tidak termasuk dalam senarai 23 buah negara yang disekat kemasukan ke Malaysia. Dan di samping itu saya juga dipahamkan tidak ada kes baru ya di Brunei sejak 7 bulan yang lepas ya. Dan inilah juga perkiraan yang kita telah ambil dalam memberi perakuan membenarkan rakyat daripada negara Brunei Darussalam untuk datang ke Sabah. Langkah ini juga dijangka dapat merancakkan sektor pelancongan dan seterusnya sektor ekonomi di negeri Sabah. Saya juga ingin Masidi berkata demikian semasa sidang media perkembangan semasa COVID-19 negeri Sabah di Kota Kinabalu lewat petang tadi. Katanya, pembukaan sempadan untuk negara-negara lain akan dipertimbangkan dari masa ke semasa. Kerajaan mengambil langkah membuka sempadan dengan berhati-hati kerana satu kesilapan boleh membuatkan Sabah kembali berdepan keadaan kes tidak terkawal. Hari ini, 387 pesakit telah sembuh di Sabah, manakala 1,871 pesakit sedang menerima rawatan. 287,280 bakul makanan telah diagihkan. Datuk Seri Bung Mokhtaradin menawarkan diri menjadi bahan uji vaksin COVID-19 di Malaysia. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtaradin menawarkan diri menjadi bahan uji vaksin COVID-19 di Malaysia bagi menyahut saranan ahli politik perlu menjadi golongan pertama disuntik vaksin itu. Beliau menyahut cabaran ahli Parlimen Sarike Wong Ling Biu ketika membahaskan peruntukan belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan KKM pada persidangan Dewan Rakyat siang tadi. Malaysia sebelum ini menandatangani perjanjian pembelian awal dengan Pfizer untuk membeli 12.8 juta dos vaksin COVID-19. Jika kita sudah mempunyai vaksin tersebut, siapakah yang akan menjadi bahan kajian seterusnya?
Rakyat di luar sana mengkesyurkan bahawa vaksin tersebut perlu diuji terlebih dahulu pada ahli politik atau pemimpin negara untuk memastikan keberkesanan vaksin itu sebelum ianya diberikan kepada rakyat. Untuk menyahut cabaran yang berhormat Seriki tadi, saya menawarkan orang pertama untuk dites vaksin ini kalau ada. Saya tidak takut sebab saya mau sihat. Ya, Panglima Perang kena dulu. Bung yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah merupakan antara 15 ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa rang Undang-Undang Perbekalan 2021 itu. Dalam pada itu, Bung Mokhtar juga membangkitkan isu kelemahan penyelarasan KKM dalam mengurus kes COVID-19 di Sabah apabila tidak menimbang cadangan hospital swasta yang menawarkan fasiliti mereka untuk merawat pesakit COVID-19. Sebaliknya, pesakit COVID-19 dihantar ke hospital daerah lain dan ini meningkatkan risiko pula di daerah itu, katanya. Polis Penampang melupuskan 60 senjata api yang tidak dituntut. Polis daerah Penampang melupuskan 60 laras senjata api pelbagai jenis yang tidak dituntut pemilik berdaftar siang tadi. Senjata api itu termasuk 54 shotgun, 4 laras rifle, sepucuk senjata spare gun dan sepucuk revolver. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, semua senjata berkenaan adalah milik orang awam yang disimpan di dalam stor senjata Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang sejak 2005 tanpa sebarang permohonan pindah milik dan proses tuntut waris. DSP Muhammad Haris berkata, mengikut Seksyen 27-2 Akta Senjata Api 1960, pihak polis berhak melepuskan senjata api atau amunisi yang disimpan melebihi tempoh 6 bulan dari tarikh penyimpanan di stor penyimpanan senjata api polis tanpa sebarang permohonan tuntut waris atau pindah milik. Katanya, kebanyakan pemilik adalah dari syarikat keselamatan dan juga pemilik lesen individu atau persendirian yang sudah tidak berminat untuk menyimpan senjata api berkenaan. Muhammad Haris berkata, tindakan pelupusan senjata api ini dilakukan oleh Bahagian Pelesenan dan Logistik Persenjataan IPD Penampang. 2 pendatang asing tanpa izin warga Indonesia ditahan dalam op benteng di Kalabakang. Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui Brigad Kelima Infanteri Malaysia, 5 Brigad, menahan 2 lelaki pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia yang mengambil upah mengangkut barang secara haram dalam op benteng di kawasan Kalabakan Selatan semalam. Markas Division Kelima Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan suspek berusia 17 dan 37 tahun itu ditahan dengan bantuan penduduk kampung pada 6.05 petang semalam selepas cuba melarikan diri ke hutan berhampiran apabila menyedari kehadiran trup tentera berkenaan. Menurut kenyataan itu, kumpulan serbu dan tangkap (serkap) mengesan 3 individu yang mencurigakan menaiki sebuah bot jongkong yang syarat muatan barangan menghampiri daratan berhampiran Jeti Lama, Kalabakan Selatan. Setibanya di daratan, 3 individu ini bertindak melarikan diri ke hutan, meninggalkan bot, namun 2 daripadanya ditangkap orang awam dan diserahkan kepada kumpulan ronda tentera. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek memasuki negara ini bagi mengambil upah mengangkut barang dari nunukan Indonesia. Suspek bersama barang rampasan termasuk bot jongkong, barang makanan dan guni pakaian dianggarkan bernilai RM33.053 dibawa ke Balai Polis Kalabakan untuk siasatan. Cubaan seorang lelaki untuk menyeludup keluar minyak masak dan petrol menggunakan bot ke Filipina gagal selepas terlihat kelibat pasukan polis marin
PPM di perairan Pulau Bohe Dulang sempurna semalam. Pegawai pemerintah Markas Operasi PPM Sempurna DSP Muhammad Ismail berkata pasukan bertugas menerima maklumat pada 11.20 pagi mengenai penyeludupan lalu bergegas ke lokasi. Setibanya di lokasi itu, bot PPM menghampiri bot suspek yang dalam keadaan mencurigakan di kawasan Bakau di pulau berkenaan. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata suspek melarikan diri ke kawasan bukit dan hutan di pulau berkenaan dan tidak dapat dikesan. Pasukan keselamatan kemudian menemukan 323 kg minyak masak dan 6 tong minyak petrol atau 150 liter dalam bot yang ditinggalkan itu. Muhammad berkata nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan RM21.062.50. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salbinus Saribo.